Okay, kita pergi kepada latihan pengukuhan untuk kesalahan tata bahasa. Okay, latihan-latihan seperti ini kita boleh dapat daripada sumber internet, ya, dan sebagainya. Contoh-contoh koleksi soalan kesalahan tata bahasa yang begitu banyak di pasaran. Okay, jadi untuk soalan latihan ini, kita telah beri anda 5 kesalahan bahasa dan 1 soalan untuk kesalahan ejaan yang berbentuk iklan. Okey, untuk menurut kepada kesalahan tata bahasa, apa-apa pun kita perlu membaca arahan. Ya, kadang-kadang arahan ni kemungkinan boleh berubah. Okey, kita tengok pada bahagian yang pertama. Okey, untuk soalan kesalahan bahasa, baca arahan dahulu. Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat 1 kesalahan bahasa. Gariskan kesalahan bahasa tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. Okey, jadi ingat arahan utamanya adalah pelajar hanya perlu menggariskan kesalahan bahasa. Bagi soalan yang pertama, oleh kerana wang simpanannya belum masih cukup, Azmi berasa sangat kecewa kerana tidak dapat membeli kereta idamannya. Untuk soalan ini, okey, kita perhatikan betul-betul. Okey, bahasa perkataan yang mana yang digunakan salah. Sekiranya kita lihat sekali lalu, kita boleh nampak penggunaan oleh kerana. Ya, oleh kerana. Kenapa salah? Oleh adalah kata sendi. Jadi padanannya mesti kata nama selepas tu. Okay, kerana bukan kata nama, tetapi kata hubung. Jadi padanannya salah. Sebab itu jawapan yang sebenar adalah oleh sebab. Ya, oleh kata sendi, sebab kata nama. Okey, jadi kita kena tahu benda ini. Jadi jawapan yang sebenar yang kita perlu gariskan di sini ialah oleh kerana. Ya, oleh kerana digariskan dan jawapan yang ditulis adalah oleh sebab. Okey, nampak? Okey, oleh sebab. Baik, untuk soalan yang kedua. Sambil diawasi oleh ibu bapa, beberapa orang kanak-kanak berlarian dan saling berkejar-kejaran kerana gembira amat semasa mereka bermain di tepi pantai. Baik, dekat sini kalau kita lihat, kalau kita sekali lalu kita tengok, okey, kita boleh nampak kesalahan perkataan saling. Okey, saling berkejar-kejaran. Apabila kita hendak menggunakan perkataan saling, okey, kita kena menyambut dengan satu perkataan. Okey, iaitu contohnya saling mengasihani, saling menyayangi, ya. Jadi tak boleh baca saling sayang menyayangi, tak boleh. Ya, saling kasih mengasihani tak boleh. Dia mesti saling mengasihani, saling menyayangi. Okey. Kalau kita lihat kepada soalan ini, saling berkejar-kejaran, jadi dia akan jadi saling berkejar. Okey, saling berkejar. Kenapa bukan berkejaran? Saling berkejaran. Okey, kat situ silap. Okey, kerana ber dan an, okey, tak boleh diletakkan kerana dia akan menunjukkan tanda banyak dekat situ. Okey, contoh kita lihat di ayat yang sama, okey, beberapa orang kanak-kanak berlarian. Nampak? Jadi kalau kita hendak gunakan berkejaran, maka berkejaran sahaja. Okey, contohnya beberapa orang kanak-kanak berkejaran. Nampak? Okey, jadi dekat situ penggunaan perlu betul. Ya. Jadi kat sini di mana kita perlu gariskan saling berkejar-kejaran. Dan jawapan yang kita tulis adalah saling berkejar. Okey? Faham ya? Baik, untuk soalan yang ketiga. Ayah tidak bersetuju
dengan kedua orang peguam yang mahukan kanak-kanak itu dihantar ke rumah kebajikan kerana kanak-kanak itu masih mempunyai waris yang boleh menjaga mereka. Baik, dekat sini panjang sangat kan? Tapi kita perlu baca dengan teliti dan hati-hati. Ya, kadang-kadang terselit-selit kan? Kadang-kadang dia menjadi ada perkataan umpan contohnya ya. Okey, jika kita lihat untuk soalan ini, ya, perkataan kedua orang peguam. Ya, kedua orang peguam. Okey. Kat situ ayat dia merujuk kepada ada dua orang peguam. Okey. Jadi perkataan kedua tidak sesuai. Kerana kedua itu selalunya kita gunakan untuk bilangan. Ya, contohnya tempat kedua. Okey. Yang kedua. Contohnya macam tu. Maknanya mengikut bilangan ataupun nombor. Okey, tetapi kita gunakan ini kerana untuk situasi di situ, ya. Jadi kalau kita nak gunakan kedua orang peguam untuk dua orang di situ, kita perlu gandakan dengan kedua-dua orang peguam. Okey? Ketiga-tiga mereka. Contoh macam tu. Keempat-empat mereka. Contohnya begitu. Okey? Jadi dekat sini perkataan yang kita perlu gariskan, okey, adalah kedua. Okey, jadi jawapan yang kita tulis di bawah itu kedua-dua. Nampak? Okey, dekat sini, okey, perlu diingatkan, ya. So, oleh sebab kita dah pergi ke pada nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 sekarang ini. Jadi sebelum kita teruskan, ya, saya hendak mengingatkan bahawa walaupun kita menulis jawapan yang betul, tetapi kita kena ingat ianya boleh berjadi kesalahan juga. Okay, kerana apa? Sebabkan ini. Ini adalah contoh. Jawapan kita betul. Tetapi kenapa tetap salah? Dan ini adalah jawapan yang selalu anda tulis selalunya. Okey, berbentuk macam ni anda tulis. Contohnya apa? Yang pertama, kedua. Kan? Kedua. Kenapa salah? Sebab ada penggunaan huruf K besar. Sekiranya anda menulis untuk kesalahan bahasa, kesalahan ejaan, sila hati-hati dengan status perkataan di dalam ayat. Sama ada dia huruf besar di situ ataupun huruf kecil maupun huruf ataupun dia kata nama khas. Baik. Jadi kalau ianya status perkataan tersebut huruf kecil, maka jawapan kita perlu ditulis huruf kecil. Sebaik-baiknya begitu, ya. Sebab kita tak tahu skema permarkahan kita macam mana untuk akan datang. Baik. Yang 2, 3, 4. Okey. Kenapa salah? Ini dah selalu pelajar buat. Macam buat nota. Okey, letak apa? Letak sama, tanda sama dengan, letak point form, letak sempang. Untuk apa sebenarnya? Jadi kita kena tahu perkara tu. Tiada, orang kata, tiada keperluan untuk meletak tanda itu. Jadi tak perlu kerana ianya hanya akan mengundang kosong. Okey? Jadi kena hati-hati di situ, ya. Baik, kita teruskan dengan soalan yang keempat. Okey, soalan keempat. Kita sesama manusia perlu saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Baik, ini adalah soalan yang sama dengan soalan yang kedua tadi. Okey, perasan? Ada perkataan salih. Kita terus nampak perkataan salih. Tapi ada betul ataupun tidak penggunaannya. Okey. Perlu saling hormat menghormati. Nampak? Dia ada penggadaan di situ. Jadi kalau perlu saling sebut saling, hanya saling menghormati. Kalau sekiranya anda tak nak guna saling, boleh. Okey, dekat sini ada dua pilihan jawapan. Okey, sama ada saling menghormati atau pun yang kedua, hormat menghormati. Tiada masalah. Ada dua pilihan jawapan di sini.
Tetapi apabila kita mempunyai lebih daripada satu jawapan, okey, tak perlu kita meletakkan kata senarai jawapan semua tu. Tak perlu. Tak perlu kita tunjuk kita ni bagus, kita ni tahu segala benda. Tak, kerana kita mengikut arahan, kita hanya nak jawapan yang paling tepat. Jadi letak sama ada saling menghormati ataupun hormat menghormati. Cukup itu sahaja, ya. Baik, soalan yang kelima. Kelima-lima orang murid di sekolah menengah tersebut diberikan hadiah di atas kejayaan mereka mengharumkan nama sekolah mereka dalam pertandingan reka cipta itu. Nampak perkataan yang tadi? Kita baru belajar kan? Kelima-lima. Jadi dekat sini dia merujuk kepada siapa? Kelima-lima orang murid. Okey, jadi maksudnya betul. Ya, tiada kesalahan dekat situ. Okey, jadi seterusnya kita pergi. Di sekolah menengah tersebut diberikan hadiah di atas kejayaan mereka. Okey, dekat sini kita boleh detect perkataan di atas. Tetapi pelajar selalu anggap perkara ni betul. Okey, dia tak perasan. Okey, benda ni sangat penting dan selalu dia jadi umpan untuk ditanya, ya. Di atas kejayaan. Penggunaan di, okey, di atas kat sini adalah berbentuk konkret. Okey, di atas apa? Di atas awan, di atas langit, di atas meja. Okey, ianya berbentuk konkret apabila penggunaan di atas. Tetapi kejayaan, okey, dia hanyalah abstrak. Okey, abstrak. Contohnya kejayaan, kesungguhan, keberanian. Okey, jadi dia tidak boleh ada penggunaan di situ. Faham? Okey, jadi dekat sini hanya perlu meletakkan perkataan atas kejayaan. Dia tak perlu di atas. Faham? Sebab di atas hanya untuk konkret. Okey, di atas apa? Di atas kerusi contohnya. Tapi kejayaan bukannya simbol kepada konkret tersebut. Baik. Jadi apa yang kita perlu gariskan di sini adalah di atas, ya. Di atas kita gariskan, maka jawapannya akan jadi atas. Okey. Baik, jadi kita dah selesai kelima-lima soalan untuk kesalahan bahasa. Okey, alhamdulillah. Kita teruskan dengan soalan latihan kesalahan ejaan kita selepas ini. Ya. Ya, ini contoh Kalau sekiranya anda mempunyai contoh bersama saya lah. Bagi soalan latihan kesalahan ejaan, ya, kali ini kita baca arahan dahulu. Ingat, apa-apa hal pun arahan. Dalam iklan di bawah terdapat 5 kesalahan ejaan. Kenal pasti kesalahan tersebut dan tulis ejaan yang betul pada jawapan yang disediakan, ya, pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin iklan itu semula. Jadi tak perlulah nak salin iklan ini bulat-bulat. Kalau iklan tu berbentuk poster, mempunyai gambar raja, tak perlulah kita nak lukis, ya. Jadi kita hanya perlu senaraikan jawapan, okey, dalam ruang jawapan yang disediakan sahaja. Baik, untuk iklan ini kalau kita lihat, okey, nampak macam simple iklan dia. Tetapi kita perlu lihat satu persatu perkataan di dalam ini. Okey. Ingat, kita perlukan 5 kesalahan ejaan. Ya, 5 kesalahan ejaan di sini. Kita lihat kepada iklan ini, ya. Kita baca satu demi satu ayat dan perkataan. Pihak kami ingin mempelawa individu yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan di bawah. Okey, mari kita lihat ada tak kesalahan ejaan, ya. Tapi apabila kita membaca mengikut intonasi yang betul, saya rasa insya-Allah betul, ya. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini perkataannya perfect, tak ada kesalahan ejaan. Baik, kita teruskan. Iklan jawatan kosong. Jawatan juru ubat. Taraf jawatan kontrak. Kekosongan 2.
Baik, kita lihat. Ada tak setakat ini kesalahan ejaan di situ? Ya, juru ubat. Kenapa di situ, juru ubat itu salah? Kerana juru ubat adalah imbuhan. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Maka ianya perlu dirapatkan. Dia mestilah kena berdiri, ada sokongan. Jadi juru ubat perlu dirapatkan. Begitu juga dengan imbuhan lain seperti multi ataupun pro. Itu semua perlu dirapatkan. Imbuhan-imbuhan seperti itu. Seterusnya. Calon hendaklah mempunyai kelayakan berikut. Ada kesalahan tak? Tiada. Perfect. Yang pertama. Berkelulusan sekurang-kurangnya peringkat diploma dalam bidang sains farmasi. Ada kesalahan tak di situ? Nampak macam tiada kesalahan. Tetapi ada perkataan simbolik seperti diploma. Perkataan seperti diploma perlu dirapatkan. Perkataan diploma. Kerana memang ejaannya dirapatkan. Jadi jawapan kita adalah seperti berikutlah. Diploma. Kita teruskan. Yang kedua. Keutamaan diberikan kepada calon yang berpengalaman. Sudah terang lagi bersuluh, kita boleh nampak perkataan calon. Calon. Sepatutnya dieja seperti yang di atas tu calon. L-O-N. Nampak? C-A-L-O-N. Jadi ini perkataan sebegini selalunya dia akan menjadi perkataan umpan. Dia selalu tanya tau. Contohnya pulun. Pulun. Contohnya kita sebut pulun. Jadi kalau dia nak buat kesalahan ejaan di situ, dia akan letak P-U-L-O-N. Dan kita pun ingatkan betul. Sebab apa? Sebutan kita pulun. Tapi sebenarnya ejaan dia pulun. P-U-L-U-N. Jadi kena perhatikan kadang-kadang apa yang kita sebut tak semestinya perkataannya macam tu. So kena hati-hatilah. Seperti stocking. Kita sebut stocking kan. Sebenarnya perkataan dia stocking. Kena hati-hati Baik, seterusnya. Nombor 3. Menguasai kemahiran komunikasi sekurang-kurangnya 2 bahasa. Ada yang menyatakan 2 bahasa kot. Ianya seperti perkataan juru tadi. Ia adalah imbuhan. Maka ianya perlu dirapatkan kerana dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Jadi kat sini 2 bahasa betul. Seterusnya. Faedah bekerja di syarikat kami. Potongan KWSP dan perkeso. Ada tak kesalahan? Tiada. Betul. Nombor 2. Allowance makan tengah hari dan perubatan. Kalau kita lihat perkataan ini rasa macam perfect je. Tiada kesalahan. Tetapi ada perkataan tengah hari. Yang sepatutnya dijarakkan. Seperti begini. Tengah hari. Jadi sepatutnya 12 tengah hari. Contoh macam tu. Tu yang kena faham konsep macam ni. Yang ketiga. Program motivasi staff. Kat situ tiada kesalahan. Tetapi kalau dia nak buat salah kat situ, selalunya dia akan letak staff tu jadi double F. Selalunya dia akan tanya macam tu. Tapi kat sini betul. Sila hantarkan borang permohonan yang lengkap melalui email ke alamat serisentosa@gmail.com. Tarikh tutup permohonan pada 31 Disember 2020. Jadi kat sini kalau kita lihat lancar sahaja perkataan dia dalam ni. Tetapi kita kena lihat dari segi ejaan. Bukan hanya kelancaran sahaja. Tengok perkataan melalui email ke alamat. Email. Jadi bila email, dia mesti ada tanda sempang. Tanda sempang dash. Email. Nampak? Kita akan tulis begini.
Jadi kita tahulah benda-benda macam ni. I apa ke mesti ada. Mesti ada tanda sempang. Okey. Jadi kita dah cukup ya. Ya, kita ada 5 kesalahan ejaan yang telah pun kita jumpa. Okey, bagus kan? Jadi itu sahaja untuk latihan kali ini, untuk mengasah sambil-sambil kita bercuti. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya harap perbincangan ini sangat memberi manfaat kepada anda semua.